li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, dan mudah-mudahan dapat kita istiqamah untuk menjaganya supaya jangan hilang daripada diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pada tazkirah suruh pada pagi ini saya sambung baca kitab Tamyi'ul Ghafilin berkaitan dengan taubat. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah kasih pada orang yang taubat dan kasih pada orang yang suka bersuci. Surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi seperti yang kita maklum, bila sebut taubat ni semua kita tahulah, ya. Maksudnya menjauhkan diri kita daripada dosa. Jadi kita buat kesilapan, kita nak sucikan kesilapan kita itu ataupun dosa kita itu dengan bertaubat. Ya, ayat lain dalam Al-Quran Allah sebut, ya allazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi sebab apa Allah sebut begini? Sebab Allah suka kepada orang yang bertaubat. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Sebab apa? Sebab orang bertaubat ni, yang pertama, seperti yang disebut dalam ayat tadi, nak membersihkan diri dia daripada dosa. Yang kedua, bila dia bertaubat, dia sudah lari daripada kejahatan. Dia sudah menuju kepada kebaikan. Dan ada juga setengah mengatakan bahawa taubat itu merupakan pintu syurga. Maksudnya untuk kita masuk syurga ialah bertaubat. Ya? Dan syurga ni memang untuk kita lah. Untuk kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan tujuan supaya kita ni kekal dalam sana, ya. Kekal dalam syurga itu dalam keadaan yang baik seperti mana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulakan kita dengan baik, ya, dengan kalimah yang kita bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengakuan itu. Kemudian dengan pengakuan itu Allah bagi nikmat yang disebutkan tadi, nikmat Islam dan nikmat iman itu kepada kita. Di atas dasar itulah maka Allah buka lorong itu kepada kita untuk kita menuju ke syurga. Tetapi kadang-kadang kita tersalah lorong, ya, tersalah lorong atas sebab-sebab yang tertentulah. Mungkin sebab, ya, kerana lalai kita dengan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebab terpengaruh dengan hasutan-hasutan musuh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syaitan, yang mana kita tak kuat mempertahankan diri kita untuk menerima hasutan itu. Di atas dasar itu maka, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi ruang kepada kita untuk kita bertaubat. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya kita bertaubat ini sangat murah. Ya, tak mahal, sangat murah. Hanya dengan lafaz, dengan niat hati yang ikhlas saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak seperti dengan agama lain yang terpaksa kena bayar dan sebagainya atas sebab untuk nak mencucikan diri daripada dosa. Ya, mungkin pergi bayar niat mandi dekat sungai ke. Ya, dulu ada juga kita orang Islam kita ni bayar niat mandi dekat Tanjung Keling, ya, dekat Melaka, kan. Nak sucikan dosa. Tapi dalam hal ini kita faham bahawa mensucikan dosa itu dalam Islam ialah iaitu dengan bertaubat, dengan kalimah yang lebih mudah, iaitu astaghfirullahalazim,
allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan kita baca selalu selepas sembahyang, ya. Mudah-mudahan dengan dosa yang kecil ni dapat kita dapat terhapus dengan istighfar kita, ya tadi. Baik, saya sambung dengan perbincangan dalam kitab Tamimul Ghafilin ni menceritakan kepada kita bahawa Allah suka kepada orang bertaubat. Kenapa? Kerana orang bertaubat ni banyak keistimewaannya. Ya, keistimewaan yang disebut di sini, dia kata selepas dia bertaubat, seperti mana kita tahu, menepati ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin tadi itu, maksudnya ada 4 ciri yang menepati syarat-syarat taubat tadi, menyebabkan dia terangkum dalam ayat yang disebutkan tadi. Yang pertama, saya ulang balik, kita dah baca hari itu. Yang pertama dia kata bila Allah terima taubat itu, maka maksudnya Allah akan putuskan hubungan kita dengan kawan-kawan yang tak baik, ya. Dia akan hubungkan kita dengan kawan-kawan yang baik. Dan yang kedua, dia kata menghentikan semua maksiat. Maksudnya kita ni dengan bertaubat itu kita tolak maksiat daripada diri kita dan kita melakukan ketaatan, ya. Yang kedua. Yang ketiga, maksudnya bila kita bertaubat ini, maksudnya hati kita ni selalu ingat kepada akhirat, ingat kepada mati, ya. Dan mengelakkan diri kita daripada, ya, kesenangan dan kemewahan dunia ini, ya. Dan yang keempat, maksudnya seterusnya dia kata kita tak sibuklah nak mencari rezeki dunia ini yang sementara ini, ya, tapi yang kita lebih utamakan iaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mencari rezeki, ya, rezeki akhirat. Jadi rezeki dunia ni kita tak sangat, kita nak cari rezeki akhirat, ya. Rezeki akhirat ni maksudnya apa yang kita buat ni maksudnya dapat kita ambil pada hari akhir. Macam disebut ad-dunya mazratul akhirah, dunia ladang untuk akhirat, kan. Jadi kita dah buat benda-benda tu dengan tujuan untuk. Jadi atas 4 sifat inilah, ya, maka yang menyebabkan kalau ada sifat itu kepada manusia yang bertaubat itu dalam ciri-ciri dia, maka menepati ayat yang disebutkan tadi, iaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan seterusnya disebut kat sini. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, ya, orang yang bertaubat ini, dengan kemuliaan itu datang daripada kawan-kawan dia sendiri, daripada manusia itu sendiri, ya. Kemuliaan itu datang dari manusia itu, maknanya dia berhak untuk mendapat pengiktirafan, kebaikan daripada kawan-kawannya itu, iaitu yang pertama, ya, kemuliaan itu iaitu yang pertama, maksudnya orang-orang yang berdamping dengan dia tadi itu, maknanya orang-orang itu akan rasa sayang dan kasih dan cinta kepadanya, ya. Sebab apa? Sebab Allah cinta dia, ya, Allah suka kepada dia. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah suka kepada dia. Dan bila Allah suka dengan dia, maka ruang itu bukan hanya kesukaan itu hanya Allah saja yang suka, dan manusia yang berdamping dengan dia pun akan rasa cinta, suka kepada dia, ya. Sebab nur, ataupun cahaya-cahaya kebajikan itu tampil dalam diri dia selepas dia, orang kata, berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi melakukan maksiat tadi, kan. Ini anugerah ataupun kemuliaan yang Allah bagi kepada orang itu. Itu yang pertama lah bagi orang itu, kemuliaan bagi orang yang bertaubat itu ke atas manusia. Maksudnya dia mendapat kemuliaan itu daripada manusia, daripada orang-orang yang bersama dengan dia. Tadi di atas disebut orang yang berkawan dengan dia. Maknanya orang kawan itu dengan baik-baik, orang baik-baik semua. Dan orang baik-baik itu adalah orang yang akan memuliakan dia, akan menghormati dia, akan macam-macam, maksudnya akan buat baik kepada dia dan sebagainya, atas kebaikan yang dia lakukan kepada dirinya sendiri untuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia lakukan dirinya itu untuk membersihkan dirinya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat demikian. Allah suka dengan hal itu. Jadi kesukaannya itu, ya, menyebabkan kesukaan dirinya untuk bertaubat itu menyebabkan Allah suka. Dan kesukaan itu bukan Allah saja yang suka, Allah rahmat
itu Allah bagi juga kesukaan daripada kawan-kawan yang berdamping dengan dia. Jadi kawan-kawan tu akan memuliakan dia, akan mengiktiraf dia, ya, berkawan baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kemuliaan yang dia dapat daripada kawan-kawan dia, ya, selepas Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada dia, iaitu mereka akan memeliharanya dengan berdoa. Maksudnya kawan-kawannya tu mendoakan dia, ya, mendoakan dia. Maksudnya kawan-kawan dia tu sentiasa mendoakan dia. Kita dapat kawan yang mendoakan kita, alhamdulillah lah, kan. Itu yang kita nak, kan. Ya, kawan tu baik dengan kita, kemudian dia mendoakan kebaikan kepada kita. Dan doa kebaikan ini maksudnya mungkin diterjemahkan dalam bentuk kawan-kawan itu menunjuk ke arah kebaikan. Kadang-kadang kita berkawan dengan kawan ni, kawan-kawan tu dia tak menunjuk kepada kebaikan, dia menunjuk kepada kejahatan, ya. Jadi kita mungkin terikut, kan. Tapi bila kita berkawan dengan kawan kita ini, maka kawan-kawan tu memelihara kita, menjaga kita, menunjukkan kita kepada kebaikan. Bukan hanya setakat dia mendoakan kita untuk kebaikan kepada kita, tapi dia menunjukkan kebaikan itu kepada kita, memberi ruang kepada kita untuk kebaikan, mengajak kita menuju kepada kebaikan, ya. Kadang-kadang kita rasa kita ni, orang kata mungkin rasa nak hari ini banyaklah kadang-kadang terpelengok sikit, kan, pahaman dan sebagainya, kita nak bergaduh dan sebagainya. Tapi bukan itu. Ada kawan yang menasihatkan kita supaya itu kebaikan maksudnya, ya, menuju kebaikan, nak jaga, ya. Kadang-kadang hari ini kita duduk dalam keadaan dalam kebaikan dah tu, kan. Tapi dalam keadaan kebaikan tu ada juga yang menuju ke arah keburukan, nanti akan berlaku perselisihan. Kadang-kadang dengan bercakap 2-3 perkataan pun kadang-kadang kita terusik hati dan sebagainya, kadang-kadang menimbul keadaan itu. Itu syaitan maksudnya begitu, kan. Jadi keadaan ini akan menjadi kawan. Itu kawan itu maksudnya. Kawan itu yang mengajak kita ke arah kebaikan, mendoakan, ya, menasihatkan kita menuju ke arah kebaikan, kan. Ini kemuliaan yang Allah bagi kepada orang yang bertaubat tadi, ya. Orang yang bertaubat ni orang yang berusaha untuk nak menolak dirinya daripada melakukan maksiat. Macam kita duk ulang ke masjid, duk ulang beribadat sebagainya, nak membanyakkan pahala kita supaya pahala tu menolak. Jadi kita katakan dosa-dosa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan. Banyak amal soleh lain yang kita buat, yang mana amal itu boleh menghapuskan dosa kita. Al-hasanatu yuzhibnas sayyi'at, maksudnya dalam Al-Quran disebut begitu, kan. Itu yang kedua, kemuliaan. Jadi hebat, ya. Jadi kita berkawan ni, jadi secure, kita rasa selamat apabila kawan tu bersama dengan kita, mendoakan kebaikan kepada kita, ya. Kemudian sentiasa memberi petunjuk kepada kita, menasihatkan kita, ya. Jadi hari ini bukan hanya setakat nasihat berdepan, mungkin dalam WhatsApp pun kita boleh nasihatkan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dalam WhatsApp ni tak nampak mimik muka, kan. Kadang-kadang ayat tu boleh salah faham. Kalau jumpa depan ni kita nampak dia senyum, kan. Ada orang bercakap senyum tapi makna percakapan senyum tu pun sinis, kan, katakan begitu, kan. Jadi tak jelas gitu, kan. Jadi begitulah, kena hati-hatilah keadaan ni. Okey, itu yang kedua. Maksudnya kemuliaan yang Allah SWT bagi kepada orang yang bertaubat ni melalui sahabat dia, melalui kawan-kawan dia, kan. Yang ketiga, iaitu Allah SWT bagi apa lagi? Maksudnya Allah bagi kawan-kawannya tadi itu, maksudnya mungkin dia buat dosa. Kawan-kawannya tahu dia buat dosa, dia buat silap dan sebagainya, kan. Tapi oleh kerana dia bertaubat, mungkin taubat dia tak beritahu kepada kawan dia yang dia ni bertaubat. Kan dia kata aku dah taubat dah, kan. Dia kata begitu, kan. Mungkin ada benda lain yang dia buat, yang dia bertaubat dengan diri, dia tak beritahu kepada kawannya, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan itu kepada kawannya tadi, supaya apa? Supaya dosa-dosa yang dia laku tu tak terfikir langsung, ya. Hak yang lepas tu lepaslah, tak payah ungkit-ungkit lagi. Contohnya kita, kadang-kadang kita ni bila buat sesuatu, sampai tu ketika kita ungkit balik, kan. Tapi bila kita berkawan dengan kawan kita ini, walaupun dia tahu kesilapan yang kita buat itu, tapi dia tak ungkit. Apatah lagi kesilapan tu pada diri dia sendiri, ya. Kita buat kesilapan tu pada diri dia sendiri, kan. Kita buat dosa tu pada diri dia sendiri. Tapi oleh kerana kita ni dah bertaubat, maka ada jaringan yang baik antara kita, yang Allah hubungan kita tadi dengan kawan yang baik tadi, maka dia tak teringat langsung ke arah untuk nak ungkit balik. Persoalan ungkit ni bahaya juga, ya. Soalan ungkit ni bahaya, kan.
Jadi tak terlintas. Jadi persoalan ini yang kita kena yang Allah jaga hati, jaga hati kawannya itu yang menyebabkan dia tak terungkit, tak teringat pun tentang itu. Tak payahlah disebut tu ungkit. Jadi kalau ungkit benda itu dia akan berdarah kembali, orang kata. Kalau luka tu dia berdarah kembali itu maksudnya. Jadi kalau sikit usik pun dah berdarah dah kan. Kalau banyak lagi usik lagi keadaan gitu. Jadi maksudnya ini Allah jaga. Jaga kawan-kawan dia. Jaga kawan-kawan yang bersama dengannya, jaga dia supaya tak teringat. Jadi bila soal ungkitan tu tak ada, jadi kita rasa selesa. Tak terasa di hati kita. Kalau kadang buat baik macam mana? Dulu engkau ni kita kan, kita fikir, dia ingatkan dulu, dia kata engkau dulu apa orang kan, gini ni kan, sebutkan begitu keadaan. Jadi ini akan membangkitkan balik. Jadi kita pun rasa bila dia ungkit tu kita rasa tak baik dah hubungan dengan dia. Kawan tu dah tak baik dah. Jadi ini persoalan ini hak Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada sebab Allah ya. Kita ni macam atas papan dam lah kan. Kan begitu. Ya, pon-pon di atas papan dam. Ya Allah yang mencaturkan kita kan, nak bagi kebaikan kepada kita kan. Jadi Allah mencaturkan ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerja Allah ini atas apa? Atas nikmat kita, mana kita ni bertaubat kan, mensucikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat ya, iaitu yang disebut sini, maka kawan-kawannya itu bukan hanya setakat kita kata tadi kata berkawan dengan dia dengan baik, mendoakan dia ya, kemudian orang kata tak ungkit-ungkit soal-soal dosa yang dia lakukan tadi, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, yang akhir sekali, maksudnya membantu ya, berusaha ke arah untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kawan-kawannya itu kadang-kadang yang kata berusaha ke arah ya untuk mendekati dia, kemudian membantu dia ya, membantu dia dalam hal mendekat silaturahim, mengikatkan silaturahim dengan dia dengan baik, kemudian orang kata mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berusaha ke arah ya, saling ya. Jadi kita bertaubat dan dekat diri kita dengan Allah Subhanahu. Bila kita bertaubat ni kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya setakat itu saja, dan kawan kita juga membawa kita ke arah untuk nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita kata amal-amal soleh ya, kadang-kadang ada seruan infak, seruan sedekah kan. Ni kawan-kawan yang menyeru kan. Tapi bagi orang yang kita katakan yang taubat tak dalam diri dia, kadang-kadang orang kata ni seruan infak, asyik minta aja. Kadang-kadang disebut kan. Ini yang tak ada dalam diri dia kan. Persoalan taubat tadi ni. Bila orang buat pengumuman buat apa kan, dia kata ni tak habis-habis dia minta kan. Ini ada juga jenis orang yang macam ni kan. Jadi dia terbuka ke arah itu. Setan tu sentiasa membuka ke arah itu. Tapi bagi orang yang bertaubat tadi, tak fikir. Itu merupakan satu ruang jalan yang ke arah. Mungkin dia lupa. Mungkin dia akan infakkan. Ya? Dia akan buat sesuatu lah. Yang maksudnya yang membantu kita. Membantu orang itu. Ya? Mungkin kita nak pergi. Kita kata, saya ni nak berhajat. Nak pergi ke Mekah kan. Jadi kawan akan infakkan. Sebab dia menuju ke arah kebaikan, ke arah maknanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan dia lalu dia untuk mendapat itu. Jadi kelebihan, kemuliaan yang Allah bagi kepada orang yang bertaubat ini. Maka sebab itu hebat ya. Hebat orang yang bertaubat ini ya. Mungkin kita rasa dia tu siapa, buat dosa banyak asyik bertaubat ya. Mungkin kita kata begitu kan, tapi kita tak tahu nilai Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam innallaha yuhibbut tawwabin. Kenapa pula kita mesti benci kepada orang bertaubat, sedangkan Allah suka kepada orang bertaubat tadi kan. Jadi kita tak jelas yang hal ini. Okey, itu yang jadi tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini sebenarnya menuju kepada ke arah maksudnya Allah memuliakan. Ini yang penting sekali ya. Jadi tadi manusia memuliakan kita melalui
Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, manusia tak boleh memuliakan kita. Ya. Jadi manusia yang akan kawan dengan kita, manusia semua tu izin Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi sekarang ni persoalan dia, Allah memuliakan. Jadi diri kita sendiri itu maksudnya Allah muliakan kita. Bila kita bila kita membersihkan diri kita. Kan? Jadi kita pun kita akan respect, kita akan hormat, ya, pada orang yang kita lah, misal anak kita buat dosa pada kita, buat salah pada kita, dia datang kita, dia peluk kita, minta maaf lah ya, kan, buat salah, kita rasa duruh, kan, duruh semua lah, kan, mana dosa-dosa yang dia buat, kesalahan yang dia buat dulu kita rasa dah lupa lah, tak ada apa lah, kan, begitu keadaan tu. Itu bandingan kita lah, tapi kita tak boleh banding dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Allah lebih hebat daripada itu, kan. Allah benci kepada orang itu, tapi Allah bagi juga nikmat kepada dia. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apatah lagi kita, kan. Maksudnya yang beriman, yang Islam, yang beriman, maknanya kata, oh, Allah bagi nikmat sihat kepada kita. Pada pagi ini dapat duduk dalam majlis ini, Allah bagi kepada kita sihat, boleh makan. Ya, Allah bagi kepada kita sihat untuk boleh bersama dengan isteri kita, untuk bersama dengan anak-anak kita. Allah bagi kita sihat untuk kita bercakap dengan kawan-kawan dan sebagainya. Hebat lagi Allah bagi kita sihat menjurus ke arah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sihat dalam bentuk bertugas melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di masjid ke, di surau ke dan sebagainya. Jadi itu kehebatan yang Allah bagi kepada kita. Okey. Jadi yang pertama, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ini khususnya kepada orang yang bertaubat ini, iaitu disebut sini melepaskan diri dari dosa sehingga seolah-olah tidak pernah berdosa. Dalam amalan banyak sebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Dalam Al-Quran, ya. Dalam hadis-hadis menyebut cerita sembahyang berjemaah tadi, ya, jemaah ni fadilat solat berjemaah, ya. Antara fadilat solat berjemaah itu apabila imam membaca Fatihah, selepas habis baca Fatihah makmum akan kata amin, ya, imam pun kata amin, ya, dan malaikat pun akan berkata amin, ya. Jadi tiga amin ini, imam amin, malaikat amin, makmum amin, serentak sama, sederap kita katakan, ya. Kelebihannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada kelebihan yang sebut, ya. Itu dalam solat berjemaah, kan, kita dapat fadilat itu. Maka sebab itu adab-adab solat berjemaah ni makmum tak boleh lah nak sebut amin dulu daripada imam. Itu adalah peraturannya yang disebut dalam bab fiqh, kan. Ni kadang-kadang belum habis waladhdallin, kan, belum imam kata amin dia dah amin dulu dah, kan. Itu makna kata lari daripada kehendak tadi berjemaah tadi, ya, fadilat berjemaah tadi, ya. Jadi kita kena bersama dengan imam kata amin baru kita amin, kan. Malaikat kita tak tahulah, kan, sebab itu persoalan. Tapi pasti kalau imam sama dengan makmum, malaikat akan bersama dengan imam dan makmum. Maka itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun segala dosa kita, kan. Banyaklah hal-hal yang lain kita kalau baca, kalau ada kesempatan nanti kita bincangkan, ya. Ada kata 27, ada kata 25 dan sebagainya, kelebihan solat berjemaah itu yang kita buat hari-hari. Hebat Allah bagi Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Jadi makna melepaskan diri kita daripada dosa. Bila melepaskan diri kita daripada dosa ini, maksudnya tadi kita dah buat dosa, kita bertaubat. Tapi manusia mana sunyi daripada dosa? Mungkin satu perkara kita bertaubat, mungkin ada perkara lain lagi yang ada kepada kita. Mungkin persoalan mencuri, oh aku taubat dah tak nak curi. Mungkin persoalan minum arak lain cerita lagi. Mungkin persoalan semayang lain cerita lagi, kan. Mungkin persoalan kita dengan saudara-saudara kita yang jiran kita belum lagi, kan. Jadi persoalan ini bila disebut begini, bila kita bertaubat, maka Allah bagi ruang kepada kita lepaskan diri kita daripada dosa tadi. Maksudnya melepaskan diri ini nak menjaga diri kita, ya. Menjaga diri kita supaya jangan berlaku dosa tadi. Ini yang kita nak, kawalan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah kawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dosa, kan. Bagaimana kawalan itu yang ada kepada Allah. Jadi kita
kalau kita perlukan yang itu, maka amalan kita, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita ni, maksudnya dengan taubat ni kita lakukan, pasti kita akan dapat kawalan itu. Sama ada kita nasuha ataupun tidak, itu persoalan hidup kita lah, kan. Itu maknanya di sini persoalan hati kita, ya, bersungguh-sungguh tak kita. Kalau kita baca dalam bab perang, saya ingat perang apa, Abu Lubabah, ya, Abu Lubabah, ya, dalam peperangan, ya, menentang orang-orang Yahudi, ya, Bani, saya lupa Bani apa kan, itu selepas balik daripada pergi perang menentangkan Bani itu, kemudian dia ni menyampaikan berita itu, maksudnya dia mendahului apa yang sepatutnya Nabi sampaikan. Dia rasa bersalah, patutnya dia tak boleh sampaikan berita itu. Dia hanya mengatakan, orang Yahudi tanya dia, kalaulah kami diserah diri kepada Muhammad ni, kepada orang Islam ni, apa yang kami akan hadapi? Kata dia, macam tu je lah. Dia sebut macam tu je. Dia kata macam tu lah, akan dipancung. Sebab kamu khianat. Orang Yahudi ni khianat dalam peperangan. Ya, khianat. Bila orang khianat dalam perangan ini, maka dia potonglah leher macam tu. Dia akan bunuh. Dia sebut begitu. Tapi dia dah menyesal selepas itu. Bila dia menyesal, dia rasa dia berdosa. Dia tak balik jumpa dengan Nabi. Dia pergi kat masjid, dia ikat dirinya kat masjid. Ataupun kita kata di tiang masjid. Maksudnya dia kifarah diri dia lah, kita kata. Dia kifarah diri dia. Macam orang Syiah pukul belakang dia tu kan. Dosa banyak kan. Pukul turih belakang dia, betul-betul kan begitu. Dia kifarah diri dia. Dia ikat dia kan. Sampai nak makan apa semua tu, bini dia yang kena pergi buka, hantar makanan kat masjid. Dia tak jumpa dengan Nabi. Kerana dia berdosa. Dia mendahului apa yang patutnya begitu, yang maksudnya begitu kan. Kifarat. Sampai, dan dia kata dia akan bertaubat. Dia berusaha untuk, dalam keadaan dia bertaubat itulah. Dia bertaubat. Dia berusaha untuk bertaubat. Berapa hari, ya, sampai orang beritahu kepada Nabi, ya, kemudian Nabi kata, kenapa dia tak jumpa dengan aku dulu? Istilahnya begitulah, ya. Mungkin boleh dibahaskan, mungkin dia boleh dibincangkan lah, kan. Tapi dia kata dia tak akan, ya, terikat begini selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala tak taubat dia, tak terima taubat dia, kan. Sehingga beberapa hari, ya, barulah turun ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa dia diterima taubatnya kepada Nabi SAW. Dan Nabi beritahu kepada sahabat pergi nak buka, dia tak nak sahabat buka, dia nak Nabi sendiri buka. Itu Abu Lubabah, ya. Maknanya dia betul-betul dia nak membersihkan diri dia. Kalau kita Sayyidina Umar sebagainya, kalau termakan sebenarnya dia korek balik, dia keluar balik dan sebagainya, kan begitu keadaan. Ini kita katakan mengelakkan diri daripada dosa. Allah kawal kita. Itu kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang bertaubat ni. Bukan hanya dia taubat tu bersihkan dosa yang dilakukan itu sahaja, mungkin dosa-dosa yang lain juga. Maksudnya Allah sentiasa kawal diri kita. Ini keperluan kita, sebab kita manusia ni maksudnya tak sunyi daripada kesilapan, ya. Jadi bila kita nak buat sesuatu, maka kita kena ada orang yang kawal kita, ya. Kalau masjid ni ada CCTV kan, dia kawal kita, kan. Begitu keadaannya. Kalau kita dekat rumah kita nak buat sesuatu, begitulah keadaannya, kan. Ada kawan-kawan kita ni pun kawal kita, kan. Kawan-kawan yang tadi ni sebutkan tadi ni manusia kawal kita, kan. Pun nanti kawan tengok, kan, kita rasa begitu. Keadaan kawalan itu bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kawal kita, bahkan melalui kawan-kawan kita juga izin Allah Subhanahu Wa Taala mengawal diri kita, ya. Bila kawal diri kita ni, kita meletakkan diri dalam keadaan yang kita sentiasa tak nak melakukan dosa, nak buat benda yang baik sahaja. Kemudian yang hebat sekali iaitu Allah cintalah, yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabin tadi, ya. Jadi Allah suka, kesukaan Allah ini, kalau Allah suka kepada seseorang itu, mana kata Allah bagilah segala nikmat kepada orang itu. Kita pun serupa juga, kan. Itu kita lah. Tapi kita hanya sekat perbandingan untuk kita lah. Kalau kita suka orang itu, kita akan berhabis dengan orang itu. Dapat bini baru, kita kan. Suka dengan bini baru itu, kan. Habis. Apa aja dia nak kita bagi. Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia suka kepada orang itu,
maka dia akan bagi nikmat-nikmat tu kepada kita. Perbandingan ni sebenarnya saya tak buat begitu. Tak bolehlah kita bandingkan manusia dengan Tuhan. Tapi maksudnya itu Allah. Kadang-kadang Allah tak suka pun dia bagi. Manusia dia suka je dia bagi kan. Tapi Allah tak suka pun dia bagi. Itu kelebihan Allah SWT. Dia tak suka pun dia bagi. Ar-Rahim, Allah Pengasih Maha. Yang syirik dengan dia tak suka, tapi dia bagi juga nikmat. Dia bagi juga oksigen hari-hari, sedut juga kita makan kan. Oksigen hari dia bagi juga. Dia tak pilih orang tak boleh. Okey. Itu yang kedua maksudnya Allah cinta. Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bertaubat. Allah suka, Allah cinta, Allah kasih, Allah sayang. Jadi nikmat kasih sayang ni wallahu a'lam, tak tahulah. Kan? Kita ni kalau kita tahu orang kasih kepada kita, aduh. Kan? Kita tahu anak suka kepada kita, orang suka lah kepada kita, terangkat kan. Terangkat kita. Seronok tak ceritalah, nak cerita seronok orang suka kita ni, tak tahulah kan. Apa tadi kalau kadang-kadang orang yang beriman tu tengok musuhnya suka dengan dia. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Allah suka dia kan. Kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga manusia yang tak suka dia. Kan? Tapi bila manusia yang tak suka dia suka dengan dia, macam mana dia rasa? Aduh. Kan? Itu keadaan. Okey, tuan-tuan dan puan yang masuk sekarang. Jadi kita sambung yang ketiga. Kita habis yang keempat ya, ada 4 juga. Yang ketiga iaitu selain Allah cinta tadi, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah peliharanya dari gangguan syaitan. Jadi syaitan ni aduun mubin, musuh yang sangat ketat, musuh yang sangat hebat kepada kita. Cerita syaitan ni panjanglah kan. Duduk bagi ceramah, duduk nak pergi kuliah ni pun ada juga ni yang dia usik sana, dia usik sini, wallahu a'lam, tak tahulah kan. Tuan-tuan yang duduk dengan kuliah ni serupa juga, dia cucuk sana, dia cucuk sini kan. Ini musuh yang mana kita tak nampak kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dijamin orang yang bertaubat itu Allah beri kemuliaan, walaupun musuh tu dia tak nampak, tapi dia boleh melawan musuh tadi. Itu kehebatan. Maksudnya musuh tu kita tak nampak, tapi kita boleh melawan musuh dia. Musuh kita tadi itu. Dengan apa? Dengan Allah pelihara kita daripada syaitan tadi. Allah ganggu, pelihara. Ya. Jadi cara bagaimana mengelakkan supaya Allah pelihara kita ni, mungkin ada amalan-amalan lah. Ya, ayat kursi kita baca, qul huwallah kita baca, qul a'udzu falaq kita baca, qul a'udzu binnas kita baca. Billahillazi la yadurru ma'asmi syai'in kita baca. Kan? Banyaklah ayat-ayat. Yang nak mengelakkan musuh, ya. Musuh ni yang mengganggu kita. Dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Ya, tu banyaklah ayat-ayat yang menceritakan bagaimana kita nak mengelakkan diri kita daripada gangguan-gangguan tadi, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kan. Tapi bila kita bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala kawal kita daripada gangguan syaitan ini. Jadi pendinding dia, hijab. Kawan ni maksudnya bukan kita nak, maksudnya menggerakkan hati kita, mencetuskan hati kita, menggerakkan kawan kita itu, keliling kita itu, kan? Bukanlah maksud Allah. Ini semua kuasa Allah. Allah yang dipetik yang ini, maksudnya begitu keadaan dia kawal kawan ni. Bila nak pergi sana, ni kawan ada, tak boleh, kan? Bila nak buat ni, tak boleh, ni dan sebagainya. Itu kawalan. Ini pentinglah dalam kehidupan kita. Bila kita ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada musuh. Sebab kalau kita terdedah dengan musuh, bahaya. Ya, bahaya. Terdedah dengan musuh bahaya. Kan? Serigala tu kalau katakan kambing itu kalau seekor, kan? Dia duduk dalam padang pasir tu, kan? Seekor dia tak berkawan dia bahaya. Sebab musuh dia tu serigala tu senang. Tapi bila dia berkawan banyak, kan? Jadi dia selamat. Macam tu juga orang yang bertaubat ni, kemuliaan daripada yang dapat tadi kan, Allah izinkan kawan-kawan dia tu semua tu berkawan dengan dia. Bila kawan banyak, kawan ni dia selamatkan kita daripada musuh tadi, kan? Jadi musuh kambing tu ialah serigala, kan? Jadi kalau kita ni maksudnya tak ada kawan yang bersama dengan kita,
kan, yang menggerakkan kita, jadi kita akan jadi musuh jadi bahaya kepada kita, kan. Baik, yang ketiga dan akhir sekali, ya, iaitu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada orang yang bertaubat ini, iaitu yang dikata diamankan, ya. Jadi maksudnya bila orang bertaubat ni dia rasa aman, dia rasa tenang, ya. Kita ni kalau tak bersalah kan, kita rasa seronok, tenang kan. Tapi kalau rasa bersalah ni tak kena. Kadang-kadang kita mencuri, polis tak tahu pun kita mencuri. Tapi bila nampak polis dah takut dah. Itu perasaan kita, kan. Macam kita buat salah kepada orang tu, kan. Tiba-tiba kita jumpa dengan orang tu. Orang tu bukan tahu pun kita buat salah kat dia. Tapi bila jumpa dia lain macam pula kita, kan. Kita sendiri dah rasa benda tu, kan. Jadi ini, yang inilah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan orang yang bertaubat ni. Maksudnya dia tidak rasa takut, ya. Apatah lagi takut, ya, nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, ataupun kita katakan takut mati, ya, takut kepada mati. Maknanya dia tak takut lah. Tenang dia dalam menuju ke arah itu, ya. Keimanan yang ada pada diri dia tadi berdasarkan kepada taubat tadi. Covid ni lah, kita di Malaysia ni, orang-orang Islam kita ni tengok tak ada, relax je, tenang, kan. Berdasarkan kepada panduan didikan yang kita dapat, ya, daripada ilmu ataupun daripada penceramah-ceramah yang bagi ceramah yang kita dapat sedikit ilmu daripada penceramah-ceramah tu menjadikan kita tenang. Di ketenangan itu datang dalam keadaan kita boleh tenang, tak ada masalah, kan. Itu yang berlaku kepada kita. Jadi maksudnya orang yang bertaubat ni, kemuliaan yang Allah bagi kepada dia ni, dia rasa tak takut untuk nak menghadapi mati. Apa nak takut? Kita kadang-kadang dekat dunia pun kadang-kadang kita rasa bila PKP ni pun dah rasa, kan, tak boleh dah, tak boleh bergerak dah, rasa susah dah, sangat susah, ya. Anak saya duduk kat rumah saya, tak apalah, rumah dia luas kawasan dia boleh keluar, boleh misi rumput dan sebagainya, kan. Tiba-tiba pindah pergi duduk dekat Taman Langat apa tu, dekat sana tu yang kena curfew tu, kan. Pindah kat Taman Langat tu, tak boleh keluar. Polis hantar makanan. 3 hari menangis. 3 hari, baru 3 hari, belum sampai 15 hari lagi. 3 hari dah menangis, telefon menangis. Gitu kan. Dia cakap dengan mak dia, itu baru PKP, kan. Dekat dunia ni, PKP dekat dalam lubang kubur tak tahu macam mana, kan. Nak bergerak berapa luas dalam kubur, kan, PKP kat situ, kan. Bergerak kawalan pergerakan dalam kubur macam mana, kan. Datuk pernah cerita lah, kan, kawan kena PKP, kan. Rasa hina sangat, kan, Datuk, kan. Bagi makanan pun macam bagi makanan kat anjing, kan. Kita katakan begitu. Kawan Datuk cerita kawan dia lah, kan. Datuk Makiman cerita kawan dia, kan. Tu keadaan dia. Tapi bagaimana keadaan dalam kubur nanti, ya, PKP dalam kubur nanti, kan. Jadi bagi orang yang tenang, orang yang beriman, dia tak rasa PKP dalam kubur pun dia relax, ya. Sebab apa? Sebab dia dah bau syurga, kan. Dia tenang, dia ada kawan dia, ya? Al-Quran yang dia baca hari-hari itu kawan dia, kan. Dalam kubur kan, gitu, kan. Tenang, tak ada masalah, kan. Ini kehebatan bagi orang yang bertaubat tadi, kan. Jadi ada 4, ya, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang-orang yang bertaubat tadi. Jadi orang-orang yang bertaubat ni, orang yang macam orang kita kata yang tak takut mati ni, ya, orang yang dia tak takut lah, ya. Orang yang bercakap ni pun takut mati juga, kan. Kita kata, kan, yang bercakap ni pun takut mati, kan. Sebab kita rasa amal kita tak cukup, ya, tak cukup. Hebat macam mana pun tak cukup, kan. Tak boleh tebus tu. Banyaklah kita katakan. Kalau tanpa izin Allah, dengan taubat nasuha, tanpa Allah Subhanahu Wa Taala orang kata terima taubat kita ni, kita rasa tak boleh. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita rasa lega lah. Tapi bagaimana kita nak pasti Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita? Kita dah sentuhkan hari itu, ya, berkaitan dengan ada 4 ciri juga. Jadi katakan Allah Subhanahu Wa Taala tu akan terima taubat itu. Itu kita boleh, ya, sebut saja dah begitu keadaannya, tapi sama ada Allah terima apa? Wallahu alam, tak tahu macam mana. Di dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala terjemahkan dalam ayat Al-Quran
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ni Allah terjemahkan, Allah semadikan dalam ayat ini bagi orang yang taubat, ya, kemudian situasinya dia tidak merasai takut untuk menghadapi mati, yang bermaksud akan turun kepada mereka malaikat yang memberitahu supaya jangan takut dan jangan susah. Ini orang yang bertaubat, orang yang mensucikan diri dia, ya. Dan sebutlah kabar baik kamu, dan sambutlah kabar baik kamu akan masuk syurga. Allah janji, ya, Allah bagi tahu bahawa ini kabar baik, wa basyir wa abshiru bil jannah, ya, kabar baik untuk masuk syurga, yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, iaitu Allah telah janjikan untuk kamu dalam surah Fussilat ayat 30, ya. Ini orang yang dikatakan bertaubat tadi, ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, mudah-mudahan dengan sikit tazkirah ringkas pada pagi ini, ya, marilah sama-sama, ya, kita orang kata berusaha menjadikan taubat ini sentiasa ada di bibir kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya. Dan bukan setakat itu saja, sebutan astaghfirullahalazim itu kalau boleh kita sebut tu dengan penuh rasa bersalah. Tapi kadang-kadang kita sebut astaghfirullahalazim tu biasa, macam biasa ajalah, kan, tak terasa apa-apa pun. Masuk dalam cakap ni serupa agak, kan. Kadang-kadang sebut sampai 10 kali sampai 20 kali biasa, tak ada apa, tak tersentuh pun. Tapi sentuhan itu akan datang perasaan kita bila sentuhan itu yang boleh menyebabkan kita terasa. Kerasaan itu rasanya bila air mata keluar daripada mata kita, kan. Jadi dia kata biarlah kita katakan kita ni menangis kerana dosa-dosa kita, ya. Biarlah kita ni menangis kerana dosa. Beruntunglah bagi mereka yang dapat, ya, bertaubat ataupun menebuskan dosanya dengan air matanya itu mengalir. Ada hadis mengatakan kalau setitik air mata mengalir itu macam itulah dikatakan dosa yang gugur, kan, gitu. Jadi kita kan susah nak nangis ni, ya. Kadang-kadang zikir Allah tak mau nak keluar air mata, kan, kan. Tak mau nak keluar air mata, tapi beruntunglah bagi mereka yang bila sebut saja, ya, zikir kepada Allah SWT, taubat dengan Allah SWT, keluar air matanya, ya. Itu, kan, itu kehebatan bagi orang yang bertaubat tadi. Okey tuan-tuan dan, jadi setakat itulah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang berkaitan dengan taubat ini juga, ya, dalam perbincangan surah dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Jadi maksudnya mudah-mudahan kita ni janganlah itu Tanbihul Ghafilin. Maksudnya dia kata peringatan bagi orang yang lupa, ya, kitab ni. Tanbihul Ghafilin ni maknanya peringatan bagi orang yang lupa. Kadang-kadang kita ni lupa, kan. Jadi kitab ini mengingatkan kita tentang taubat tadi, kan. Tahu taubat itu tapi sentiasa kadang-kadang lalai, lupa dan sebagainya, ya. Okey, saya berhenti setakat itu. Yang baik itu daripada Allah SWT, termaha kelemahan daripada diri saya, ya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan dan sebagainya, saya minta ampun, minta maaf, ya. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang penuh berkat ini, ya Allah, kami datang kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa isteri kami, dosa anak-anak kami, dan dosa setiap orang yang beriman denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadilah kami orang-orang sentiasa bertaubat kepadamu, ya Allah. Jadilah kami orang sentiasa bertaubat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.